kita sebenarnya perlukan mentor, perlukan bimbingan. Sebelum ni kita berniaga macam shop sendiri pun ada juga. Perniagaan saya agak slow, saya macam jadi lost kejap. Ada mentor-mentor yang sangat super. Nampak aja ZTC ni, that's why saya terus apply untuk saya grow bisnes saya daripada awal. Ilmu yang saya dapat dalam tempoh sebulan ni pun saya dah mula praktis dekat syarikat tu. Saya nak achieve saya punya target, nak bawa mak pergi haji dan umrah. Saya tak fikir langsung pasal ada hajat. Saya akan do my best to be on top. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang masih lagi setia bersama saya Fizo Omar dalam rancangan reality Zero to CEO. Minggu ini bermulanya tugasan yang akan dilalui oleh para peserta untuk menunjukkan prestasi dan kredibiliti mereka di dalam program ini. Yang pastinya kejayaan seseorang itu bermula dari mindanya sendiri. Jadi di sini kita nampak kesungguhan mentor-mentor untuk membentuk minda para peserta ini untuk menjadi seorang CEO yang berjaya. Jom sama-sama kita saksikan apakah agaknya yang akan dilakukan di kelas pertama para peserta ini. Ya Allah, jumpa juga kita akhirnya. Are you all ready for the program, everyone? Yes. So, Ibu sebagai pengetua anda semua, insyaAllah akan bersama anda making sure that you get the best dari program ini. So, apa yang Ibu akan buat sekarang ialah Ibu akan cerita sedikit tentang bagaimana kepimpinan itu sangat penting. Sebab kepimpinan itu yang memastikan jenis manusia mana yang datang ke dalam syarikat dia. Kepimpinan juga yang akan memberi direction, strategic, visionary, mission dan segalanya. Semuanya berbalik kepada kepimpinan. Orang selalu kata, kalau kita nak berjaya, kita kena belajar dengan orang yang dah berjaya. Okay? Tapi bila kita nak belajar dengan orang dah berjaya ni, kita bukan nak melihat kejayaan dia sekarang. Tapi apa yang kita nak tengok adalah bagaimana orang berjaya ni melalui liku-liku, cabaran-cabaran, rintangan-rintangan sebelum dia berjaya. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan Allah ulang, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Setiap daripada kita ada impian. 5 tahun dari sekarang, nampakkan kejayaan anda itu. You also need to write it down. Supaya kita ada visual yang nampak apakah kejayaan-kejayaan yang kita nak capai 5 tahun dari sekarang. Strong white power, Allah reza. Duit lebih lagi Allah. Saya tolong rumah pula lah. Allah reza. Dua-dua bagi kita tiket pergi ke Grand Y. Apa Grand Y itu? Syurga. So, adakah anda betul-betul serius untuk merubah hidup dan meningkatkan kekuatan hidup anda? Betul lah apa orang kata, sebelum kita berjaya, yang pertama sekali kita harus lakukan adalah memperbetulkan mindset kita. Bila mindset kita bersedia, maka kita akan tahu ke mana arah tuju perniagaan kita. Seperti yang kita semua ketahui, tugasan pertama mereka pada minggu ini adalah ultimate goal setting. Dan apa yang pentingnya ultimate goal setting di dalam sesebuah perniagaan? Dan persoalannya, betul ke semua usahawan tahu buat ultimate goal setting untuk perniagaan mereka? Sebelum itu, kita tengok dulu scoring board atau kriteria-kriteria yang akan dinilai untuk tugasan minggu ini. Itulah
dia nak jadi usahawan, jiwa kena kental. Kalau kita tengok ni, awal-awal lagi peserta telah pun diuji dan sudah tentu tugasan minggu ini agak mencabar minda mereka. Saya sendiri tertanya-tanya, apakah agaknya yang akan mereka pelajari di dalam kelas Mentor Hanif ini? Jom sama-sama kita saksikan. So, untuk sesi yang pertama ini iaitu Ultimate Goal Setting, kita akan ceritakan tentang the survival mode. Nampak kan slide survival mode tu? Maka dengan itu kita sebagai pendiri bisnes perlulah sangat orang kata bersedia dengan keadaan yang berlaku yang beyond our control, di luar kawalan kita. So, kalau kita tengokkan daripada slide tu, kita kena prepare diri kita dari bulan Julai sampai bulan Disember. Ibu nak ajar tentang balance scorecard secara asas. Dikatakan oleh pakar yang memang buat pasal balance scorecard ni, semua syarikat hanya mementingkan fokus kepada usaha ini sahaja, revenue. Adakah anda dah bersedia untuk buat scorecard anda dari bulan Julai hingga bulan Disember to survive? Anda lead generation strategy. Okay, kotak biru yang pertama, macam mana kita nak increase lead? Banyak cara. Okay, lepas tu you akan belajar dengan copywriting. You punya copywriting yang memukau pun akan mempengaruhi you punya lead gen. Kalau kita tak memberi perhatian juga kepada cara kita nak convert, cara kita reply WhatsApp, cara kita benda-benda macam ni. Then kita cakap tentang transaction frequency strategi. Strategi meningkatkan kekerapan membeli. 5 kali chop, free basuh. Kita sanggup tak pergi kedai lain, just nak kumpulkan chop tu, betul? Dia repeat tak? Dia repeat. Nombor 2, kita boleh buat exclusive VIP package macam ibu cerita semalam. Aku terima kasih kerana menjadi pelanggan setia kami. Kami sedang membuatkan satu program VIP eksklusif untuk pelanggan-pelanggan yang terpilih. Ini dia berulang kali. Dia beli kerap, dia beli setiap minggu, dia beli setiap bulan. Kali ni, yang kat sini, setiap kali dia beli, size of purchase itu besar. Kita kena buat script extra je untuk team sales kita. So, what you need to do is actually execution. Kena ada strategi. Tanpa pula tindakan, strategi pun tak berguna. Ya? Anda masih lagi bersama saya dalam program Reality Zero to CEO. Dengar kata huru-hara juga pasal kita nak faham tentang goal setting ni. Bukan mudah. Jadi sebelum ini, bagaimana mereka berniaga kalau goal setting mereka tidak betul atau kurang tepat? Saya dah boleh agak dah apa yang berlaku ni. Ini adalah salah satu tugasan yang agak mencabar sebenarnya. Cuma peserta kita ni sangat beruntung kerana walaupun tugasan mereka agak huru-hara, namun mereka telah diajar untuk memperbaiki kelemahan mereka di dalam tugasan kali ini. Kita tengok dah mula stres ke peserta kita ataupun mentor kita yang stres. Jomlah kita tengok. Plan. Maksudnya ada itu baru je lah jom. macam mana nak tarik attention orang masuk kedai kita. So now you kena decide atau macam mana. Dari segi online dalam tempoh yang Kalau you stretch yourself betul-betul kat bahagian production, satu hari boleh buat berapa maksimum? 120 pack. 120 pack itu maksimum. Nombor satu, you are yourself sendiri pun dah comfortable dengan dunia online. Saya akan letak 50,000 daripada online je. Then saya duduk dengan Uncle Tiger, saya duduk dengan Aziz, saya nak buat 50,000, apa saya nak kena buat? So, memang kena delivery pakai lalamu sahaja. Lalamu saja. Bila main dengan Wagyu ni, lemak dia akan cair. Bila dalam room temperature pun dia akan cair. So that's why saya takut the quality will drop lah. yang terdekat ni, online ni saya tahu dia bukannya, dia senang, nampak senang, tapi dia tak sesenang yang kita sangka. Kalau you nak buat kerja senang, you nak buat kerja yang you familiar, you nak buat kerja yang you tahu, you know best, baik tak payah masuk Zero TCO, bagi orang lain masuk.
Nampaknya mentor kita tak berpuas hati dengan tugasan para peserta kali ini. Ternyata ramai yang tidak ada gol di dalam perniagaan mereka. Masalah juga tu. So, macam mana nak berniaga? Ibarat macam kita nak memanah tapi kita tak tahu target kita kat mana. Itulah cabaran dia untuk permulaan kali ini. Pada episod kali ini, juri-juri hebat kita bersama-sama akan menentukan nasib para peserta pada minggu ini. Saya ingin perkenalkan juri selebriti kita. Yang pertama iaitu Datin Fauzia Gaus selaku founder dan juga CEO FG Walid Bird Nest, seorang pelakon dan usahawan hebat ni. Dan juri kita yang kedua iaitu Encik Rizal Naini selaku Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, dan ketua juri kita adalah seorang ahli dunia corporate, CEO syarikat termasyhur antarabangsa seperti Microsoft Malaysia. Jadi beliau membawa best practices sebagai CEO juga mantan CEO MDAT yang menerajui e-usahawan. Saya nak cakap lagi sekali terima kasih kepada juri-juri semua. Jadi di dalam bot penjurian kita ini, kita nak tanya Datuk Faridah selaku ketua mentor kita. Seperti yang kita lihat tadi, mentor kita sendiri pun tak puas hati. Macam mana ni Datuk? Baru tugasan pertama, mereka dah kira macam gagal lah. Apa ni Datuk? Macam mana nak buat dengan dia orang ni? Itulah dia Fizo. Pada awalnya tugasan ni memang nampak senang. Maka usahawan-usahawan mikro ini ambil remeh aja dengan tugasan yang diberikan oleh mentor Hanif. Bak kata pepatah Inggeris, how you do anything is how you do everything. Ini pesanan ibu. Para usahawan mikro perlu beri fokus kepada usaha anda. Semua tugasan 100% sepanjang program Zero to CEO ini. Wah, saya dah cakap daripada minggu lepas lagi. Penting ultimate goal setting ni. Macam kita nak bawa kereta, kita buka Waze ke apa, kita kena tahu destination mana kita nak pergi, barulah benda Allah tu bawa kita pergi ke sana. Sama juga ultimate goal setting. So mentor akan bawa kita sampai ke sana sekiranya kita tahu mana kita nak pergi. Okey, minggu ni agak-agaknya ada tak yang akan dipanggil masuk ke dalam bot penjurian ni Datuk? Rasa-rasanya ada tak yang kena panggil ni? Sudah tentu Fizo. Setiap minggu kita akan umumkan 3 yang terbawah. Dan sekiranya peserta itu dipanggil 3 kali berturut-turut, beliau akan dikeluarkan dari senarai top 25. Sebelum tu, ibu akan panggil lah mentor Hanif yang bagi tugasan minggu ini iaitu Ultimate Goal Setting untuk dia announce kepada kita siapakah 3 peserta yang tersenarai dalam bottom 3. Setelah kami meneliti hasil tugasan peserta ZTC pada minggu ini, kami dapati ada 3 nama yang terpilih sebagai bottom 3. Kenapa? Kerana mereka tidak menepati kriteria yang diberikan. Mereka tidak menulis Excel file itu dengan tepat, mereka tidak tukar nama. Sebagai seorang CEO, perkara ini sangat-sangat penting. Sekiranya mereka ingin menjadi seorang CEO yang bagus, mereka perlu beri perhatian kepada details-details seperti ini. Dan mereka juga tidak memberi perhatian kepada conversion rate di setiap distribution channel. Mereka masuk program ini, mereka play safe. Inilah dia, top 3 dan juga top bottom untuk task kali ini. Baiklah, itulah dia pembentangan daripada mentor Hanif kita. Kenapa mereka berada di bottom 3? Baik, kita dengar pula apa kata juri profesional kita. Silakan Datuk Yasmin. Ya, terima kasih Encik Fizo. Soalan pertama saya ialah untuk kepada Cik Masak Rabin ya. Saya nak tanya, ini merupakan satu peluang yang begitu bagus, peluang keemasan
Jadi kenapa ada juga yang tidak lengkap oleh kerana tidak ada kesungguhan terhadap program ini? Ini merupakan masa depan awak ya. Tidak lengkap langsung. Bukan kata salah tapi tak lengkap pun langsung. Ya Datuk, saya betul fokus dan buat mungkin dalam draft tu dari segi Excel saya tak mahir. InsyaAllah I will do my best dan akan refer pada kawan-kawan dan mentor balik lah. Pasal Arbin, kalaulah tak tahu, kita kena tanya. Peluangnya bukan datang sewenang-wenangnya. Peluang datang sekali, kalau kita tak ambil, kalau kita tak grab dia, mungkin peluangnya akan terus tidak ada lagi. Ya. Jadi itu saya harap ini menjadikan satu pengajaran yang mustahak untuk awak ya. Baiklah, seterusnya kita dengar pula apa kata juri kita, Encik Rizal Naini. Silakan. Siti Jelita berkenaan dengan sasaran yang telah diletakkan dari segi total sales yang didapati di situ agak rendah, dan saya ingin menyatakan di sini sebagai satu usahawan yang berjaya perlu mengadakan satu perancangan hala tuju yang bagus, teliti balik dan buat satu perancangan yang lebih baik dari segi sasaran tersebut. Baik, terima kasih Encik Rizal. Dan seterusnya kita dengar pula apa kata usahawan berjaya kita, Datin Fauzia Ghaus. Silakan. Terima kasih Fizo. Assalamualaikum. Tapi apa yang saya nak katakan di sini, saya nampak pengiraan anda semua, termasuk juga masyarakat tiga-tiga ini, saya nampak masyarakat mungkin dia lebih selamat sikit daripada ads dia 1,000 lebih. Okey, itu lebih saya rasa nampak dia punya perbezaannya. Apa yang saya nak katakan, saya nampak anda tidak jelas dengan leads punya ataupun marketing cost. Itu sangat-sangat penting. Saya setuju dengan kata-kata Datin Fauzia Ghaus kita kerana marketing di dalam bisnes sangat penting. Tetapi sekiranya orang kata kita salah letak kos marketing kita dan kita tidak dapat hasil yang tepat. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga juri kita di atas komen yang sangat bernas dan membantu semua usahawan kita. Sekarang ni dekat studio ni saya seorang-seorang, tetapi secara virtualnya kita ada semua 25 para peserta kita. Dan tadi kita tengok tugasan-tugasan pertama diberikan kepada mereka semua. Sekarang saya nak tanya juri lah kan. Apakah ada di antara diorang ni akan tersingkir pada minggu ini? Ada tak tersingkir? Silakan Datuk Yasmin. Saya nak berikan mereka peluang kedua. Jadi supaya mereka boleh teruskan perjalanan mereka, supaya mereka akan lebih tekad lagi seterusnya. Tapi ini, second chances they don't come often. So dapat second chance ni, saya harap awak semua tidak akan lepaskan peluang inilah. Baiklah. Nampaknya peserta-peserta kita kali ini bernasib baik. Tapi jangan rasa selesa. Kerana nama-nama yang dipanggil masuk di dalam bot penjurian ini setiap minggu berkemungkinan akan disingkirkan. Baiklah, kita dah tengok tugasan yang dilakukan oleh semua peserta kategori pertama. Macam mana pula agaknya Mak Chun ni menjalankan tugasannya itu? Jom kita saksikan selepas ini. Target Mok Chun nak masuk program Leki TV ni? Dah tentulah nak capai kejayaan Cik Ani. Oi, nak buat sales banyak. Itulah matlamat utama dia masuk dalam program ni. Dah ada mentor melambak-lambak nak ajak Mok Chun. Nak buat sales banyak? Banyak tu berapa? Ikutlah berapa boleh jual. Kalau kata luar ni produk Mok Chun hebat tu, dah masuk supermarket besar. Beberapa supermarket. Kalau tak dulu harap dekat Mat Mok Chun je lah, tak seberapa. Duk masuk banyak berapa tempat ni, banyak-banyak tempat ni. Sebenarnya Mak Chun nak buat sale berapa banyak? Apa punya soalan tu? Mana nak tahulah orang beli berapa dekat kedai tu. Hui, mana boleh macam tu Mok Chun. Itu nama dia cari pasal. Loh Cik Ani, bila kita dah letak barang kita kat dalam supermarket ni, mana kita nak tahu berapa orang mai beli? Kita tengoklah report sale dia hantar kat kita bulan-bulan.
Kat situ ada lah anggaran-anggaran dia. Mana Mak Cun kata ada report sale. Ada. Tengok report sale berapa nak dapat. Ada, semua ada. Tanya je, boleh jawab, tak ada masalah. Hak supermarket, Mak Cun boleh dapat lebih kurang dekat 200,000. Masa banyak tu. Bila dah tolak campur tu, adalah untung sikit. Cik Ani, bolehlah lepas lah nak bayar sewa rumah, bayar gaji orang. Mak Cun ni menega ni nak lepas bayar gaji orang ke nak berjaya? Dua-dua lah. Kalau dua-dua nak berjaya tu berapa Mak Cun? Berapa apa? Berapa nak capai? Kita ke kena tentukan? Mestilah, kalau tak tentukan macam mana Mak Cun nak tahu berapa bajet marketing nak masuk, berapa banyak pasaraya nak kena ada, berapa ramai reseller nak kena ada. Mak Cun kira tak benda-benda ni? So saya nak tanya Mak Cun. Mak Cun buat launching ni Mak Cun nak capai apa? Nak cari reseller. Berapa ramai? Mudah kita nak tahu berapa orang nak masuk. Hoi, boleh kira Mak Cun. Kalau tak kira macam mana nak buat launching? Ni minta maaf lah Encik Ani. Daripada tadi hang duk tanya aku berapa sale aku nak, berapa banyak reseller. Macam mana aku nak jawab? Launching pun aku tak buat lagi. Sales lama ni aku mana nak tahu dapat berapa orang beli barang aku berapa, mana aku nak tahu. Sebab tu, inilah kesilapan, kesalahan ramai usahawan Mak Cun. Dia ni berniaga. Tak tidur malam, berniaga. Buka mata, berniaga. Tak buat kiraan, tak buat calculation. Macam mana nak berjaya ni Mak Cun? First kali Mak Cun kena buat, nama dia sales forecast. Awak tak ada nama bahasa Malaysia kat semua nama orang putih. Apa sales forecast ni pula? Bahasa Melayu dia, perancangan jualan bulanan. Sales forecast. Forecast. Sanggup tak? Sanggup? Kalau sanggup, kita tolong. Kami tolong. Mentor-mentor semua tolong. Ya. Saya buat insya-Allah. InsyaAllah Cik Ani, saya berjanji Cik Ani, saya dapat tolong bantu mereka ubah hidup mereka. Ultimate goal setting. Pertama kali saya dengar perkataan tu dalam hidup saya sebagai usahawan. Jadi saya percaya, untuk saya berjaya, saya kena ada goal. Untuk hidup juga kena ada goal. Maka goal utama saya adalah saya nak cari reseller. Lo ni Mak Cun nak buat launching. Mak Cun nak buat launching cari reseller. Sebab Mak Cun dah tahu, dah belajar. Perniagaan kena ada goal. Jadi goal Mak Cun cari reseller ni, Mak Cun nak dapatkan 1,000 reseller. 1,000? Jadi lah ni Mak Cun nak bagi tugas kat hampa semua. Jangan duk nganga aja. Taufik, hang buka Facebook. Hang letak nama Zero to CEO. Ajak orang masuk. Siapa nak jadi reseller Mak Cun, letak kumpulkan kat dalam Facebook tu. Hang Dila. Jangan duk nganga-nganga 24 jam. Buat poster. Poster ajak orang masuk. Sebab yang nak bertanding dalam program ni bukan aku. Reseller ni yang nak bertanding. Yang nak dapat hadiah bukan aku, depa. Jadi bawa, ajak depa. Saya dah usaha dah. Saya bukan duduk saja. Tim-tim saya semua dah usaha dah. Kita dah berjaya kumpul 4,000 orang. Tapi yang main masa live saya tu 300 je. Fail Mak Cun, fail! Buat launch lagu mana? Saya dah hambak banyak kali dah. Setakat dapat beberapa kerat je ni, baik tak payah berniaga. Saya nak buat lagu mana kalau dah mereka tak nak masuk jadi reseller saya? Saya dah buat dah launching tu. Dah lah ni Mak Cun baca tak buku tu? Bacalah sambil lalu. Sambil lalu buat ke tak? Yang kata buat apa? Buat launching. Survey buat tak? Survey apa? Kata baca. Inilah masalah orang kita. Bila suruh baca buku, dia tahu buka, lepas tu, tak apa aku dah baca dah. Tak best pun, aku rasa malas nak buat. Kalau betul-betul buat, saya dah ajak step by step soalan apa nak kena tanya. Saya dah terang satu per satu. Tengok, saya tunjuk contoh. Ni dia kata apa? Baca. Step 1, ada 4 step dalam ni. Step 1 kena buat apa? Tu, baca kat atas ni apa dia?
cara nak buat survey dan contoh soalan sebelum buat produk launch. Ha. Saya siap bagi contoh. Tinggal nak pergi buat je. Pasal apa tak buat? Senyap. Saya nak kali ni Mak Chun buat launch ni lagi sekali. Buat lagi sekali. Ikut balik apa yang ada dalam buku tu. Dan launch kali ni saya nak 300 ejen baru. Penghujung program nanti, saya nak Mak Chun ada 1000 reseller. Weh. Sis naik, weh. Sis naik. Apa benda di sini saya naik? Dr. Lawrence nak Zoom dengan bos hari ni. Pukul 5 petang, kata dia urgent. Pasal apa? Saya tengok apa jadi. What happened? Itu hari sudah janji 7,000 orang datang. Apa ni? Hanya 300 orang. We promised to do 7,000 beer. You tell me got 7,000. 7,000 dah. Sekarang 300 orang saja. This cannot happen. Tak sekarang, doktor. Kita dah berjaya dah kumpul mereka, panggil mereka, kita buat iklan apa semua duk masuk dah dalam Facebook tu 7,000. Kita dah habak kat mereka dah. Kita ada launching pada sekian-sekian hari, jam berapa semua. Kita dah buat jemputan semua. Kalau mereka tak masuk masa live tu, takkanlah salah saya, doktor. That's why I tell you, kalau buat apa-apa, if you want to do any business, you must get commitment from people. If there's no commitment, dia silah. Kalau ada masa saya masuk. Kalau saya busy, tak masuk. Kalau ada masalah mertua datang, tak mau masuk. Kalau mate saya busy, tak ada, saya tak boleh masuk. So you must, as an entrepreneur, as a leader, you must make sure there's commitment. You have no commitment. Awak pula saya tak ada komitmen. Saya dah buat bersungguh-sungguh dah dengan tim saya semua, doktor. Kita dah rancang dah nak buat lagu ni, buat poster semua kita dah buat dah. Dan mereka tak main nak buat lagu mana, takkan salah kami juga. Takkan kita nak paksa mereka. Takkan nak letak pisau ke leher mereka, paksa mereka masuk. Lihatlah. Tengok ni. Lihat. Mesti dengar coach you. You cannot expect people to just come. No way. You must get their commitment. If you don't get them to sign up a Google form, you don't get them to pay something, you don't get them to be committed, they have so many other options. I want you to learn this. What is the meaning of commitment? Tengok, commitment is a promise. Satu janji. And you must show proof of commitment. Mak Chun, learn this word. If you want to do business, must have commitment. Kalau orang kahwin, tak ada commitment, tak ada akad, tak ada cincin, tak ada lah. Kita married saja, tak boleh. I repeat one more time. Number one, there are a lot of lies happening at that time. Number two, there are a lot of people selling similar product. Number three, there are a lot of resellers being pulled by other, founders. You're not the only one. Banyak orang buat gagal bisnes kerana ini. They think they're the only one doing this business. Tak boleh. We call this competitive mindset. When you sell something, you must tengok kiri, tengok kanan. Ada banyak competition. You must fight. You mesti berjuang. Don't think you're the only one doing this. If you think like this, hello, reseller pun you, same mindset. Kerana bos pun sama. If you don't change, I'm not going to be your coach anymore. Saya tahu saya gagal. Dan mentor-mentor takkan percayakan saya. Tapi saya dah usaha. Tim saya semua dah usaha. Saya tak sangka mereka yang 4,000 orang masuk itu, mereka bukan yang betul-betul nak berjuang bersama-sama saya untuk menjadi reseller saya.
Mereka masuk sekadar main-main aja. Dan memang saya gagal. Saya tahu saya gagal. Kesiannya saya tengok Kak Mak Chun. Nampak tak macam-macam gaya dia buat, bersungguh-sungguh dia berusaha. Tapi tak juga berjaya dia nak kumpulkan berapa ramai geng niaganya. Tak berjaya juga. Sikit sangat tu Mak Chun, tak lepas tu. Ini bermakna tugasan pertama untuk Mak Chun ni macam gagal lah Mak Chun. Jadi kita tak dapat nak umumkan siapakah geng niaga Mak Chun pada minggu ini. Tak dapat. Agak-agaknya Mak Chun ni kena menjawab tak nanti dalam bot penjurian. Kita tunggulah lepas ni macam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang masih setia dan teruja untuk kita nantikan apa lagi agaknya perjalanan peserta-peserta kita dalam program ini. Memanglah orang kata kita tengok dia memang susah. Tapi macam orang kata, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kerana hadiah-hadiah yang menunggu mereka agak lumayan. Jom kita saksikan. Itulah dia hadiah-hadiah yang begitu memberangsangkan. Kalau peserta tidak teruja, saya tak tahulah nak cakap apa. Saya sendiri pun tertarik dengan hadiah tu, terutamanya grant tu. Itu penting, sangat-sangat membantu di dalam perniagaan kita. Baiklah, minggu ini kita akan panggil Mak Chun untuk masuk ke dalam bot penjurian untuk ditentukan nasibnya oleh pihak juri. Saya pun sebenarnya serang sejuk. Kerana kalau kita tengokkan tadi, banyak yang Mak Chun gagal dalam tugasannya. Macam mana ni Mak Chun nak buat bisnes? Ultimate goal setting pun tak berapa jelas lah Mak Chun. Launching nak kumpul niaga pun macam gagal je. Apa cerita ni Mak Chun? Ya saya tak tahulah macam mana gagal sebab sebenarnya saya dah usaha dah. Sehabis-habisnya saya dah usaha dah. Dah ikut dah apa yang daripada abang tu. Mentor-mentor tu abang kat saya. Tapi nak buat lagu mana kalau dah gagal? Okey, baiklah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Sekarang ni kita serahkan pada pihak juri kita untuk tanyalah sendiri pada Mak Chun. Mungkin kita tengok tadi kategori pertama usahawan mikro terselamat dari penyikiran. Kita tanya pula apa pihak juri untuk Mak Chun. Sama ada Mak Chun ni terselamat ataupun disingkirkan. Silakan pihak juri. Okey, saya
saya rasa dengan juri-juri yang lainnya pun akan setuju dengan saya lah, bahawasanya Mak Chun ini merupakan salah satu daripada usahawan yang banyak boleh memberikan pengajaran kepada yang lain. Jadi pengajaran hari ini saya harap Mak Chun dan juga mikro usahawan yang lain tu akan dapat tahu bahawa satunya perancangan, nombor duanya kepentingan nombor. Nombor ni kan bukan saja nombor yang kita buat ambil daripada atas langit aja. Nombor semuanya kita kena teliti betul-betul. Macam tadi kata, kalau kita ada 1 juta followers, takkanlah ada 1 juta likes. So ada ini dikatakan conversion rate. Kita dah faham apakah itu conversion rate. Kita kena mendalami apa konsep-konsep ini semua. Usaha mustahil. Tapi usaha kalau tidak ada perancangan, tidak ada penelitian, maksudnya tidak akan dapat mencapai matlamat yang begitu yang terbaik. Jadi usaha campur perancangan, campur penelitian kepada nombor-nombor dan konsep-konsep ini mustahil. Itu saya harap akan pengajaran kepada semua. Jadi dengan itu saya rasa kita pun nak berikan peluang kepada Mak Chun lah. Ya, Mak Chun kita buatkan, kita tahu Mak Chun kerja buat. Tapi sekarang kita kena membuatkan perancangan dan ketekanan, memberikan penekanan kepada numbers very important. Terima kasih ya Allah. Saya pun dengan lega sebab saya kesian tengok kesungguhan Mak Chun. Dan juga Mak Chun diberi peluang kedua untuk episod kali ini. Kita nampaknya minggu ini kedua-dua kategori terselamat dari penyingkiran. Jadi kita nak jemput ketua mentor kita, Datuk Faridah Hanin, untuk memberikan tugasan minggu depan kepada peserta kita. Silakan Datuk. Terima kasih Fizo. Usahawan-usahawan mikro semua, adakah anda bersedia untuk tugasan minggu hadapan? Kali ni buat betul-betul, okey? Tugasan minggu hadapan untuk usahawan mikro adalah social media makeover dan market distribution. Anda semua dah belajar. Kita dah buat kelas online. Sekarang pelaksanaannya. So do your best this next week. Untuk Mak Chun. Mak Chun jangan nangis-nangis. It's okay. Kita masih lagi dalam perjuangan. Mak Chun telah diselamatkan. Tapi Mak Chun ada tugasan minggu depan tau. Mak Chun kena make sure yang 300 Mak Chun dapat tu, ejen tu, make sure 40% daripada mereka menjadi ejen yang aktif. Wow, peluang kedua telah pun diberikan, tugasan pun telah diberikan kepada semua peserta. Teruskan bersemangat, dan kepada Mak Chun jangan sedih-sedih. Lepas ni Mak Chun buat live, saya akan support Mak Chun. Saya akan tengok live Mak Chun kat IG dan juga Facebook. So saya nak ucapkan terima kasih kepada semua juri-juri kita yang sudi bersama kita di rumah masing-masing. Dan juga peserta kita, saya tengok very committed. Ada yang dalam kereta, ialah usahawan, kena sentiasa bergerak, mungkin keluar ambil stok dan sebagainya. Tetapi mereka masih lagi committed bersama-sama kita dalam program Zero to CEO ni. Dan juga kepada penonton di rumah, saya percaya anda bukan saja dapat melihat perjalanan peserta, tetapi anda juga boleh bersama-sama untuk mempelajari selok-belok perniagaan melalui tugasan yang mereka lalukan. Yang penting kita dapat juri hebat, kita dapat mentor yang hebat. Inilah peluang untuk kita belajar secara percuma sambil menonton. Baik, kepada anda semua jangan lupa teruskan bersama kami pada minggu hadapan hari Sabtu jam 4 petang dalam program Zero to CEO. Assalamualaikum. Demi mencapai visi